Juga banyak pula orang yang tidak mempedulikan cara mencari harta, apakah dengan jalan halal atau dengan jalan yang haram. Yang penting mendapatkan hasil yang banyak. Ini suasana kita ni yang berlaku zaman sekarang ni, di mana orang kita ni kalut dalam bab cari harta benda. Bila cari harta benda, tak peduli dah halal haram dalam hidup mereka. Yang penting dia banyak. Kenapa dia? Masa singkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang di mana kita masih lagi diberi ruang oleh Allah untuk kita membicarakan tentang tanda-tanda nak berlakunya kiamat, supaya kita dalam hidup kita ini sentiasa kita bersiap sedia dan bersiap siaga pada diri kita untuk kita sentiasa dalam hidup kita ni buat yang dinamakan dengan perbekalan, ataupun kita buat persiapan untuk saat mana kita berlakunya yang disebut dengan kiamat. Kiamat ni para hadirin sekalian, kita tahu bahawa bila Allah nak tutup alam ini satu, ataupun Allah nak tutup diri kita ni sendiri satu. Maknanya ada dua kiamat. Ulama-ulama sebut satu kiamat besar, satu lagi kiamat kecil. Kiamat kecil ialah bila berlakunya kematian di kalangan kita. Dasar pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita perkara demikian. Demikian juga satu lagi kiamat besar. Kiamat besar ini bila sampai saat di mana kitanya Allah nak tutup alam ini. Bila Allah dah mula nak tutup alam ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan tanda-tanda dahulu. Sebagaimana kita juga bila kita nak meninggal dunia, Allah bagi tanda-tanda. Dia akan jadi demikian. Saya dah cerita panjang tentang tanda-tanda nak berlakunya kiamat ini berdasar pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dah cerita sebelum daripada ni sampai 17 tanda. Hari ni kita akan sebut tanda yang ke-17. Di antara tanda nak berlakunya kiamat ialah manusia mula berlumba-lumba untuk menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengan masjid-masjid yang indah. Ini tanda akhir zaman. Masjid itu banyak tapi kosong. Di antara tanda-tanda akhir zaman lah. Masjid cantik tapi orang tak boleh datang ke masjid. Ini di antara tanda-tanda juga. Tanda-tanda di mana orang tak boleh datang ke, ataupun orang memang tak datang. Perangai manusia yang tak nak datang. Yang ni pun di antara tanda berlakunya kiamat. Pada dasarnya masjid ini adalah tempat untuk kita beribadah kepada Allah. Asasnya dipanggil demikian. Pembangunan adalah atas dasar takwa. Bila kita nak bangunkan masjid, kita kena bangunkan di atas dasar takwa. Tak boleh kita bangunkan masjid dengan tujuan diraran wa tafriqan, tujuan untuk menyesatkan orang dan memisahkan di kalangan kelompok-kelompok orang Islam. Tak boleh demikian. Tapi masjid ussisa ala taqwa. Allah ajar mesti diasas di atas dasar takwa. Dan siapa yang membangunkan dengan tujuan untuk dapat ganjaran di sisi Allah ataupun ketakwaan pada Allah, Allah ganjarkan pada dia dengan pahala yang banyak yang Allah sediakan pada dia. Tapi kita kena ingat, di akhir zaman masjid akan dibangunkan dengan tujuan untuk perhiasan. Nak tunjuk cantik, nak tunjuk kemegahan itu, kemegahan ini. Ni di akhir zaman. Bila sampai di hujung zaman saja, dia akan terjadi dalam keadaan sedemikian rupa. Kemudian setiap orang akan bangga-bangga dengan keindahan hiasan masjid yang dibangunkan itu. Masing-masing sibuk. Orang negeri ini bangga dengan masjid negeri dia. Masjid negeri itu bangga dengan masjid negeri dia. Jadi kalangan mereka tersebut, hal ini yang dikhawatirkan untuk memalingkan hati orang-orang yang sedang khusyuk solat terhadap pemandangan hiasan-hiasan dalam masjid.
Ni. Akhirnya orang jadi tak khusyuk. Kenapa orang tak khusyuk? Kerana tengok masjid cantik sangat. Binaan dia tu, kemudian cara yang diletakkan dengan tulisan-tulisan, kemudian dengan macam-macam gaya yang ada tersebut, menunjukkan seolah-olah di waktu ini gambaran bagaimana cantiknya masjidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, Rasulullah sebut, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda nak berlakunya kiamat, an yatanabahan nas fil masajid, di mana manusia akan berbangga-bangga terhadap bangunan-bangunan masjid. Ataupun manusia berbangga-bangga terhadap yang dinamakan dengan apa dia? Yang namakan dengan hiasan-hiasan masjid ataupun binaan-binaan masjid. Ini tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ibnu Abbas berkata sebagai bentuk komentar dan penegasan hadis ini, mereka akan benar-benar menghiasinya sebagaimana orang Yahudi menghiasi tempat-tempat ibadah mereka serta gereja-gereja mereka. Ini disebut orang Yahudi, orang Kristian dihias gereja-gereja dia, dihias yang disebut dengan biara-biara mereka. Cara orang Yahudi, Islam diajar supaya kosong, plain dia. Jangan ada dipanggil corak-corak yang menyebabkan hilang khusyuk. Sikit-sikit tu tak apalah, tapi kalau banyak sangat sehingga kan seolah-olah dalam masjid itu jadi macam banyak sangat rekaan, banyak sangat suasana yang dalam masjid ni, tanda nak berlakunya kiamat. Disebut demikian. Di tanda-tanda manusia jadi tak ingat dah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat mereka jadi tak khusyuk. Kenapa tak khusyuk? Kerana tengok cantiknya lukisan ini, cantiknya binaan ini, cantiknya dia jadi rasa kekaguman dia kepada suasana yang demikian. Pada masa kini, bila kita amati keadaan seluruh penjuru dunia melalui peranan komunikasi dan juga media massa yang kita ada ni, kita akan pasti menyaksikan sikap berbangga-bangga di kalangan kita. Bangga terhadap binaan masjid tadi. Masing-masing nak suruh jadi cantik, jadi memperindahkan dan berlebihan dalam pembinaan masjid, melampau-lampau dalam membina masjid. Pada dasarnya kadang-kadang masjid itu sepatutnya harga 4 juta, tapi oleh kerana dia nak buat cantik jadi 14 juta. Ini jadi demikian. Pada dasarnya mereka telah membaca hadis ini. Kebanyakan orang kita ni dia dengar hadis ni, tapi mereka juga mengetahui bahawa menghiasi masjid itu secara berlebihan merupakan di antara tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la tuzakhrifanaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya mereka akan menghiasi masjid-masjid sebagaimana bangsa Yahudi dan juga orang Kristian menghiasi tempat ibadah mereka itu. Dia akan jadi demikian. Sibuk orang Yahudi, orang Kristian, dia nak cantikkan dia dalam dia berbagai-bagai cara mereka lakukan. Tapi dalam Islam tak ajar demikian. Islam ajar kalau boleh masjid ni jangan banyak hiasan-hiasan, corak-corak yang menyebabkan akhirnya hilang kekhusyukan makmum bila solat. Ataupun kadang-kadang bukan makmum je, dengan tutup imam pun demikian. Sejadah tu tak 3-4 lapis sejadah. Membazir tu dipanggil demikian. Sepatutnya sejadah tu imam tu satu cukup lah. Ataupun semayang atas kapet. Dah kapet kan, kapet tu. Tapi orang kita tak. Dia nak letak sejadah tu imam tu kadang-kadang 5-6 lapis. Tu imam tu tinggi je tempat tu imam solat. Pelik-pelik dia panggil demikian. Itu tanda yang ke-17. Tanda yang ke-18, waktu kita rasa cepat. Tanda-tanda yang menunjukkan nak berlakunya akhir zaman lagi, masa ni menjadi cepat. Menjadi cepat berlalu. Keadaan ini menjadi pendek. Hari telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, di mana tidak akan terjadi kiamat sehingga salah satu waktu menjadi semakin singkat. Masa kita ni jadi sekejap. Baru je kita rasa kuliah dah 15 minit dah. Ni kita rasa demikian.
pada diri kita. Baru je kita rasa, baru je memulakan kuliah, kemudian kita rasa dah nak habis dah. Rasa cepat, dipanggil demikian. Kemudian kadang-kadang kita baru je rasa kahwin, tapi tengok sekarang ada cucu dah pada diri kita. Rasa cepat, masa berlalu dalam hidup kita. Baru je rasa kita belajar, tapi nak graduate dah pada diri kita ni. Ini masa-masa dalam hidup kita. Diriwayatkan juga dalam Musnad Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarab az-zaman fatakuna as-sanah kasyahri wa yakuna ash-shahr kal-jum'ati wa takuna al-jum'ati kal-yawm wa yakuna al-yawm kas-sa'ati wa takuna as-sa'ah ka-ikhtiraqis sa'fah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak akan datang hari kiamat sehingga waktu semakin menjadi berdekatan. Waktu ni semakin berdekatan. Setahun seperti mana sebulan. Kemudian sebulan seperti macam satu Jumaat. Satu minggu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak akan berlaku saat kiamat itu sehingga masa menjadi semakin menghampir. Dekat, semakin mendekat. Setahun bagaikan sebulan. Sebulan bagaikan seminggu. Jum'ah. Wa takunal jum'ah, seminggu kal yaumi wa yaku. Seminggu dirasakan bagaikan sehari. Wa yakuna yaumus sa'ah wa yakuna al-yaum kas-sa'ah, sehari bagaikan dirasakan bagaikan satu saat saja. Wa takuna as-sa'atu ka ikhtiraqis sa'fah, dan sesaat itu terasa bagaikan sekejap saja yang berlalu dalam kehidupan ini. Sehari bagaikan sejam, bukannya satu saat, satu jam. Dia panggil demikian. Kemudian satu jam bagaikan sedetik yang berlalu, masa sekejap dalam kehidupan kita. Hadis ini menunjukkan bahawa di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah berdekatan zaman, waktu semakin singkat dan juga cepat. Ini masa semakin dekat. Mengenai makna semakin berdekatan zaman ini, para ulama berbeza pendapat. Alim ulama, di antara makna yang paling kuat adalah bahawa berdekatan zaman mampu menjadikan berdekatan cara hissi. Kita rasa perasaan diri kita, dan mampu berdekatan adalah secara maknawi. Cara maknawi pun ada juga. Maknanya memang rasa, memang dekat, rasa sungguh begitu. Berdekatan waktu secara maknawi adalah hilangnya keberkatan pada waktu zaman tersebut. Kalau kita rasa macam setahun ni kan, sekarang ni rasa sekejap je, baru je lagi pandemik COVID-19 ini. Rasa baru je pandemik yang berlaku ni. Ini pun di antara tanda-tanda juga. Padahal dah dekat dengan setahun dah kita melalui saat yang sebegini. Masa-masa kita yang lalui sebegini. Ni nak gambarkan demikian. Kita rasa dekatan cara maknawi adalah hilangnya keberkatan masa. Zaman tersebut ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan hal ini telah kita jumpai pada masa sebelumnya. Yang ni pun kita dah rasa dah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, yang dimaksudkan dengan menjadi pendeknya adalah tidak adanya keberkatan di dalamnya. Imam Nawawi kata demikian. Kita tak rasa berkat. Berkat-berkat ni maksudnya masa yang kita lalui tersebut. Sedangkan pekerjaan yang dihasilkan satu hari kadarnya seperti yang dihasilkan satu jam saja. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mengatakan pendapat yang benar, hilangnya keberkatan daripada segala sesuatu sampai pada zaman waktu, hal itu termasuk bahagian daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda nak berlakunya hari kiamat. Di antara makna singkatnya waktu secara maknawi adalah mudahnya hubungan antara sesama manusia yang berada tempat yang berjauhan. Kalau kita nampaklah cara jelas pada diri kita ni, kadang-kadang orang boleh sarapan di Kuala Lumpur, kemudian dia makan tengah hari di Langkawi, misal contohnya. Makan malam pula di Kota Baru. Maknanya gambaran apa dia? Jadi masa kita tu sepatutnya kalau perjalanan
bawah tersebut berhari-hari dah kalau kita kena lalui. Tapi masa moden ini dengan canggihnya alat transportasi yang ada pada kita ni moden ini, jarak yang dahulu ditempuh dalam waktu berbulan-bulan, namun sekarang mampu dituju dalam berapa jam saja. Pendapat inilah yang disampaikan oleh Syekh Ibn Abbas rahimallah dalam ta'liqnya terhadap Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari tersebut. Berdekatan zaman, cara hissi bermakna cara hakiki ataupun sebenarnya. Hari semakin pendek, cara indrawi kita rasa demikian. Waktu siang dan malam berjalan dengan cepat dalam suasana kita hari ni. Kadang-kadang kita ni rasa ni dah tengah hari dah, sekejap je masa kita ni. Kemudian berjalan sepanjang daripada hari, kita berubah menjadi kadang-kadang sebagaimana hari biasa berubah menjadi lama. Ia mampu juga berubah menjadi pendek. Hal itu terjadi ketika tanaman panggil tanaman bumi ini sudah rosak dan mendekati masa kehancuran. Allah jadikan demikian. Ibnu Abu Hamzah wafat tahun 695 Hijri berkata, mampu jadi yang dimaksudkan dengan berdekatan zaman ialah jangka waktu itu menjadi pendek sebagaimana disebut dalam hadis. Disebut dalam hadis, tidak akan datang hari kiamat sehingga masa setahun itu seperti sebulan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Dekat nak berlaku kiamat, setahun rasa macam sebulan. Dengan demikian, pendek waktu itu mampu jadi bersifat hissi dan biasa jadi bersifat maknawi. Yang bersifat hissi hingga sekarang belum tampak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin juga akan terjadi ketika mana berlakunya kiamat itu semakin dekat. Adapun yang bersifat maknawi sudah terjadi dalam hal ini dirasakan oleh kita semua yang memiliki pengetahuan agama dan yang memiliki perhatian dan perhatian terhadap urusan duniawi. Hal ini dapat dijumpai ketika mereka tidak lagi dapat menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sebelum dapat mereka selesaikan dengan masa yang tertentu saja. Kadang-kadang kan kita buat kerja ni patut sehari je siap, tapi tak. Kadang-kadang benda tersebut siap dalam keadaan sejam. Kita rasa benda demikian. Kadang-kadang sepatutnya seminggu, tapi dalam 2-3 hari boleh siap. Benda demikian. Ini tanda-tanda mereka mengeluh hal itu. Mereka mengeluh hal itu, tetapi tidak mereka ketahui sebabnya. Hal ini terjadi disebabkan lemahnya keimanan kerana banyaknya perkara dan praktik hidup yang bergantungan dengan syarak pelbagai aspek. Lebih parah lagi dalam masalah yang disebut dengan makanan. Di antaranya ada yang haram dan ada pula yang syubhah. Juga banyak pula orang yang tidak mempedulikan cara mencari harta, apakah dengan jalan halal atau dengan jalan yang haram. Yang penting mendapatkan hasil yang banyak. Ini suasana kita ni yang berlaku zaman sekarang ni, di mana orang kita ni kalut dalam bab cari harta benda. Bila cari harta benda, tak peduli dah halal haram dalam hidup mereka. Yang penting dia banyak. Kenapa dia? Masa singkat. Dia sebut demikian. Masa singkat. Dia hidup tu pun sekejap. Lalu menyebabkan dia kalut untuk mencari harta sebanyak mungkin. Padahal bukan itu yang diajar dan disuruh dalam agama. Itu yang ke-18. Yang ke-19 kita sambung akan datang nantilah dalam membicarakan tajuk ini. Mudah-mudahan Allah jadikan perbincangan kita ini diberi keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi tuan-tuan, saya suka nak sebut pada tuan-tuan bahawa pelajar-pelajar kita ni sedang berhadapan dengan ujian di mana tak boleh nak bayar yuran sekolah. Termasuk di Kelantan, tuan-tuan yang nak tolong bantu sikit mereka yang ada kelapangan rezeki, bolehlah hubungi pegawai keuangan Ma'had Tahfiz Al-Azhari di Kelantan di talian 011 11 4 kali 1. Lepas kosong tu 4 kali 1 2 3 3 8 2 4. Tuan-tuan boleh berhubung di sana. Yang kedua, saya sedang menggerakkan sumbangan Cakna Asnaf. Yang ni kita telah bagi pada banyak tempat dah, di mana dalam apa dia, kita dah bagi pada bomber, kita bagi pada polis, kita bagi pada frontliner dan sebagainya, orang-orang miskin dan sebagainya.
kita sumbangkan sumbangan ini. Tuan-tuan boleh terus ke talian di Maybank ataupun Bank Islam ataupun CIMB Bank dalam akaun Matan Center ya. Tuan-tuan boleh teruskan ke sana insya-Allah. Yang kedua, kita keluarkan buku tersebut lah. Buku yang di antara buku yang terbaik yang kalau tuan-tuan nak dapatkan buku ni lah. Lamalah Keluargamu ke Syurga. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ini di talian 019-577-6306. Oh terbalik. InsyaAllah. Lamalah Keluargamu ke Syurga. InsyaAllah. Ni buku kitab yang terbaru yang kita keluar ni. Mudah-mudahan keluarga kita semua dapat masuk dalam syurga Allah. Tuan-tuan hubungi di talian 019-577-6306. 577-6306. Tuan-tuan boleh dapatkan berapa buah lagi buku-buku yang lain. Banyak buku-buku lain. Tuan-tuan tengok dalam matambiz.com. Matambiz.com tu tuan-tuan boleh dapati produk-produk Muslim dan kita akan bawa manfaat. Mudah-mudahan demikian caranya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة